Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamari LC? Anda orang pertama muncul dan terima kasih saban malam menemani saya ya, saudara Lokman Lok. Apa khabar? Jangan lupa saudara like, share, subscribe. Begitu juga dengan saudara Sabarudin Din. Waalaikumsalam. Pok Nipos, apa khabar Pok Nipos? Saudara boleh juga like, share dan subscribe bukan hanya di Facebook, boleh juga tengok dalam Instagram ataupun di TikTok saudara. Saudara Muhammad Radhi, apa khabar saudara? Mengambil berkat, alhamdulillah. Terpaksa dihirit, aduh, Raja Melayu terpaksa dihirit, begitulah keadaan saudara. Saudara Azmi Nordin, saudara Syarizal Husin, saudara Rozin, Madam K di Instagram. Saudara Muhammad Zulkifli, saudara Nizal K987, Nizam Syah, Nazir Yusof, Nizam Syam, apa khabar anda semua? Tailong, apa khabar Tailong? Saudara Ida Royana, saudara Ida Royana, Said Kamarul Zaman, Kevin Go, how are you Kevin? Marabiah, Marabiah Abdullah, selamat malam. Syam Riz, begitu juga Johasri, Azizi Muhammad, saudara Nordin Hizam di TikTok, saudara. Saudara Puan Aminah, Kak Aminah, apa khabar Kak? Moga sihat. Faizal Ramli, Amir Ali Gubal, Amir Ali Gubal. Terima kasih saudara Zamri Yusof. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Banyak pencerahan hari ni, banyak cerita pula. Ya, saudara Zaid Mud, saudara Azli, saudara Syahizam di TikTok. Jangan lupa saudara like, subscribe dan share. Saudara di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok. Saya bila tengok naik benda begitu, like, share tu, adalah semangat sikit saudara. Letih memang letih saudara, dah berapa hari dah ni tak usai-usai lagi, tidur pun tak cukup. Teman-teman menghubungi. Bagaimanapun saudara, biarlah saya memberi pencerahan seperti biasa. Saya mulakan pencerahan saya melaporkan apa yang berlaku pada negara kita, sebab hari ini menurut laporan saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, hari ini hari Rabu tanggal 23 November, masuk hari yang ke 980 hari dah saudara. Tinggal 20 hari lagi genap 1000. COVID-19 masih lagi melanda negara kita. Dan dari laporan saudara Jamil tadi, ada peningkatan semalam daripada 2121 dan naik kepada 2516, menjadikan jumlah jangkitan kumulatif yang terkumpul sejak coronavirus menyerang adalah 4,971,936. Jadi 4,971,936 jangkitan saudara. Mudah-mudahan segeralah usai permasalahan yang kita alami ini saudara. Sebab negara tak mampulah, sebab kita nak move ke depan ni. Pilihan raya pun dah selesai. Jadi teman-teman harus menjaga kesihatan, jaga kebersihan diri, jaga penjarakan sosial, saudara. Dapatan saya daripada laporan saudara Jamil tadi adalah 14 buah negeri nampaknya meningkat balik. Cuma susut di 2 buah negeri saja saudara. Lain-lain negeri, Selangor susut pada 754 jangkitan. Wilayah Persekutuan naik balik pada 292. Sabah terus meningkat 171, Melaka juga 122, dan apa yang saya lihat, Sarawak tiba-tiba melonjak begitu tinggi daripada 77 jangkitan kemarin naik kepada 201. Begitu juga di Kedah. Kedah dah elok dah, 2 angka 98, 99, tapi semalam dia meningkat kepada 184 jangkitan. Kelantan juga, keadaannya di Kelantan dah cantik dah, 51, 41, naik sikit 86. Tiba-tiba semalam Kelantan naik kepada 198 jangkitan. Begitu juga di Pahang, yang selama hari ni ada yang 1 angka, ada 2 angka, 74, ada angkanya yang paling tinggi itu hari di Pahang, pada angka 71, tapi semalam meningkat pada 114. Itulah saudara 8 buah negeri yang masih lagi jangkitannya mengatasi 100. Lain-lain negeri alhamdulillah, moga dapat kita pertahankan, kita kurangkanlah jangkitan virus corona ini saudara.
Lama sangat dah, tak usai-usai lagi. Baik, saudara. Terima kasih saudara Jamil Idris, saudara Rio, atas kiriman untuk pengetahuan kita semua. Jangan lupa saudara, pilihan raya dah selesai. Besar kemungkinan besok lusa pembentukan kabinet, dan kat sumpah nanti berniagalah anda, berusaha. Jangan duk tunggu saya duk tadah daripada pemimpin, tak ada. Musim sekarang ni kita harus memperbaiki diri kita saudara. Jadi pada teman-teman yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 01133041241241 supaya saya boleh mewawarkan produk anda. Berniaga saudara. Al-Azhar masih lagi berniaga pestangi bakurnya, juga haruman perfume daripada tanah Arab saudara. Dan jangan lupa kalau susah sangat nak masak, malas nak masak, dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan dengan nasi, tak payah lauk lain. Boleh makan dengan kanji, boleh makan dengan pulut, boleh makan dengan roti. Sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Teman-teman di Lembah Kelang, buah-buahan yang dipesan boleh terus sampai ke rumah saudara. Hubungi saudara Syauqi 012-357-5703. Buah-buahannya itu kelas AAA saudara, harga murah dari pasar. Dan tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap saudara, pedas, rangup dan manis serta mengasyikkan bila kita makan. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Kepada teman-teman yang ingin berniaga, nak jadi ejen di kawasan anda, tim Nur Aisyah boleh dihubungi di talian 018-279-4288. Kerana tim Nur Aisyah yang memasarkan kosmetik wanita, makanan segera dan juga susu-susu segar, sedang mencari wakil-wakil ataupun agen-agen di kawasan anda. Akhir sekali saudara, jangan lupa sahabat saya, saudara Zul, toko jamu Kemaman. Apa khabar Zul? Teruskanlah berniaga, buka besar-besar pintu tu. Sekarang ni musim untuk kita berniaga. Dah habis dah cerita politik sepatutnya. Ya saudara, saudara boleh menghubungi saudara Zul di talian 019-917-0449. Malam ni saya nak bagi pencerahan tentang madu tualang gold quality. Ni saudara, besar ni. Banyak ni saudara. Madu tualang gold special quality ni dihasilkan oleh lebah hutan saudara. Dijamin berkualiti dari hasil bunga-bunga liar hutan tropika. Ia untuk meningkatkan imunasi antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah saudara. Ni madu susah nak dapat saudara. Madu tualang gold special quality. Saudara, bukan senang nak dapat madu. Bermadu-madu mudah saudara. Asalkan sanggup ini pecah pinggan, bolehlah bermadu-madu. Dan juga ini saudara, itu madu kelulut, lagi satu produk yang dihasilkan oleh saudara Zul, tokoh jamu Kemaman. Bukan senang nak mengumpul madu kelulut saudara. Ni dia saudara. Ini nama sertifikatnya adalah Trigona SPP, dijamin berkualiti dan asli. Saiz berbagai saiz, ada 1,5 kg dan baik untuk rawatan mata, mencegah katarak, saudara, antioksida dan anti radang. Ia juga menurunkan kadar gula dalam badan, rawatan kencing manis dan menghalang pembentukan sel-sel kanser. Jangan lupa saudara, itu sahabat kita berniaga, saya perlu mewawarkan dan saya mendoakan agar teman-teman membantu menyokong perusahaan yang dilakukan oleh saudara Zul, tokoh jamu Kemaman. Kalau anda singgah di Kemaman, carilah saudara Zul di talian 019-917-0449. Itulah sahaja saudara, sedikit waktu saya ambil untuk e-commerce perdagangan saudara. Saudara Hamizan Adnan, saudara Rafi Rozi, saya setuju dengan tuan, teruskan motivate rakyat untuk tingkatkan ekonomi politik cukup-cukup lah. Betul saudara Rafi Rozi, kita harus berniaga dan meneruskan usaha kita saudara. Baik, sebelum itu saya juga harus memberi pencerahan sebagai panduan kehidupan kita dalam segmen naluri kehidupan. Kerana saudara, orang yang sempurna imannya, ia akan sentiasa memaafkan dan ada kalanya berdiam diri daripada menyakiti hati orang lain. Kalau kita tak setuju, kita diam lebih baik daripada kita mengajak orang berbahaya bukan-bukan.
Apabila kita tidak menyakiti orang lain, maka orang lain juga akan bersikap sama seperti kita. Tapi jika ada yang menyakiti hati kita, itu berarti hati mereka bermasalah. Kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, baginda Rasulullah menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berkata baik dan diam. Kalau tak setuju, diam saja saudara. Apabila kita memperkatakan mengenai sesuatu yang melukai atau menyakiti hati orang lain, ia sebenarnya mempunyai hubung kait dengan peranan lidah. Sebab itu kata orang, ketajaman lidah itu untuk menyakitkan hati itu lebih bisa daripada ketajaman mata pedang. Ketajaman lidah tidak perlu diasah, tapi ia bermula daripada hati yang kotor, saudara. Ramai orang menerima kesan buruk kalau tidak mampu menjaga lidahnya. Tapi ramai juga yang menjadi mulia hanya kerana lidah. Orang yang seumpama ini mampu mengawal imannya daripada merosakkan hati orang lain. Banyak akibat yang dapat kita lihat dalam kehidupan apabila mereka tidak mampu mengawal lidah. Contoh, berlaku pertengkaran, berlaku pembunuhan, berlaku fitnah, penipuan dan seumpamanya. Dan ini boleh merosakkan hubungan sesama ummah, saudara. Justru itu akhlak manusia yang beriman dan yang tidak beriman dapat dilihat daripada percakapannya. Kalau bicaranya baik, itu orang yang beriman. Kalau kita bisnah orang, buruk orang, maka buruklah sikapnya, buruklah di dalam hatinya, saudara. Jaga lidah anda, saudara. Itulah seketika, saudara, segmen naluri kehidupan. Jadikanlah ia sebagai panduan. Sebagaimana saya katakan, saya bukan ustaz. Tapi teman-teman menghantar kiriman, saya baca, yang saya tengok, saya kaji-kaji. Baik untuk panduan kita bersama, saudara. Surah Muammar, UMNO, BN lawan tetap lawan. Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden terbaik UMNO. Ya, sebentar lagi kita akan santuni permasalahan-permasalahan politik, saudara. Dan saya ingin menyantuni mutiara kata kiriman sahabat kita Tan Sri Osu Sukam. Katanya, perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi pada malam Jumaat, malam esok, saudara. Kerana setiap kali kita berselawat, menjadikan kita orang yang paling dekat dengan baginda. Itu, saudara. Oleh itu, dalam sunyi-sunyi, sambil mendengar saya memberi pencerahan, selawatlah. Saya pun dapat pahala sikit. Ingin juga. Tak juga pahala yang anda dapat. Sebab kita ni modal tak banyak di akhirat nanti. Tambah-tambah lagi, saya sentiasa memberi pencerahan, ada kalanya menyinggung hati orang. Jadi kurus. Kalau diumpamakan kredit kad, saya nanti, kalau di akhirat nanti mungkin kredit kad saya sikit. Nak tumpang-tumpang lah. Jadi kalau teman-teman yang berkesempatan mendengar pencerahan, sedekahkan sedikit pahala-pahala yang ada kepada saya, saudara. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Itu lebih penting bagi saya, saudara. Saya juga perlu mengingatkan kepada pimpinan negara, insya-Allah 2-3 hari lagi nanti usailah pembentukan kabinet dan kerajaan. Jadi kepada pemimpin yang baru nanti, kita mengharapkan janganlah mereka membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana jika mereka melakukan tindakan tersebut, maka negara boleh menjadi muflis. Itu peringatan saya. Setiap hari saya akan bercakap soal ini. Bicara kita malam ini, saudara, adalah kerajaan perpaduan jajaran baru politik. Saya dah bercakap benda ni 2 tahun, 3 tahun dulu dah. Saya kata mungkin selepas pilihan raya ini akan ada jajaran baru. Tetapi banyak orang kata wishful thinking, satu impian yang kosong dan sebagainya. Tak apa, saya akan beri pencerahan usai kita urutan ini. Pertama sekali kita santun dulu pantun Pak Nazil. Tenang-tenangkan fikiran, ada kopi, minumlah secangkir kopi, saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nazil yang tidak henti-henti menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, pokok palas bunga kantan ubi keladi di kebun Kak Ani. Ikhlas dibalas dengan pengkhianatan banyak terjadi di zaman ini. Jadi kadang-kadang, saudara, pemimpin yang ikhlas dalam perjuangan, tapi ia dibalas oleh pengkhianatan. Inilah yang sedang berlaku di zaman ini. Jadi Pak Nazil mengingatkan kita, jangan kita hampiri diri kita dengan pengkhianatan yang sedemikian. Tambahnya, Cik Meh pergi ke desa menyeberang titi setiap hari. Orang meremeh balasan dosa sanggup mengkhianati diri sendiri. Dia mengingatkan pada kita, jangan kita meremehkan tentang balasan dosa.
Kerana itu tandanya kita mengkhianati diri kita. Seringkali saya ingatkan anda, janganlah kita buat dosa itu akhirnya merosakkan diri kita. Saudara, sebab itu saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam pelbagai channel. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga apa yang anda tulis. Saudara, saudara Rosli Rahim, atuk kredit kad poin banyak, umurnya panjang. Saudara, jadi saya harap mereka yang menghantar kiriman itu patuhilah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Sebab semua itu tanggungjawab anda. Saya tak mampu nak memantau, nak meneliti semua itu, tak mampu saudara. Dan ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya mudah, sekadar untuk memberi informasi pada warga. Dan kita, asas prinsip kita, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ada kalanya mungkin saya beri pandangan apa semua, anda tak setuju, tak ada masalah. Kalau nak menyantuni, boleh hantar kiriman, bolehlah kita untuk saling berbincang. Tapi kalau anda bersetuju, alhamdulillah. Ingat saudara, itu prinsip kita. Laporan kaji cuaca saat ini saudara masih lagi tenang, tak ada banjir, cuacanya redup tapi panas. Itu keadaan. Pada warga emas, banyakkan minum air masak. Pastikan dalam badan kita ni ada air. Dan saya khawatir nanti kalau musim panas nanti kemarau pula. Itu keadaannya saudara. Dan esok, ini paling penting saudara, besok saya difahamkan dan juga menurut kenyataan daripada Istana Negara, saya apa-apa yang menyangkuti soal istana perlu saya dahulukan sebelum saya memberi pencerahan yang lain. Iaitu besok Duli Yang Mahmula Yang Pertuan Agong akan mengadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Tentulah perbincangan yang paling penting berhubung dengan penubuhan kerajaan yang baru serta pelantikan Perdana Menteri yang baru. Saya melihat murninya jiwa Duli Yang Mahmula Yang Pertuan Agong menyantuni semua aspek. Sebab itu semalam saya mungkin tersasar perasaan saya apabila saya melihat bagaimana tindakan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin lepas menghadap Agong, dia buat sidang media mengatakan bahawa dia tak bersetuju untuk membentuk kerajaan campuran sebagaimana yang disarankan oleh Duli Yang Mahmula Yang Pertuan Agong kerana dia tak mau bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya merasakan ini tindakan yang tidak begitu cerdik. Sebab apa-apa saja perbincangan dengan Duli Yang Mahmula Yang Pertuan Agong seharusnya disimpan dalam diri. Hanya kita saja yang tahu sebab beliau berbincang secara empat mata. Ikhlas tulus Duli Yang Mahmula Yang Pertuan Agong mahu melihat negara ini negara tenteram, rakyat dapat disantuni, kerajaan dapat dibentuk dengan baik. Saudara, adanya persefahaman iaitu jajaran baru, iaitu kerajaan campuran atau kerajaan perpaduan. Tapi kalau kamu tak setuju, tak apalah. Janganlah tunjuk pula seolah kamu lebih hebat, tinggal kamu mesyuarat begitu saja. Tinggal mungkin dia dah jumpa dengan menghadap Agong, kemudian terus balik begitu saja, meninggalkan surat katanya lah, kabarnya tak bersetuju. Saya rasa kalau tak bersetuju pun baliklah. Tak perlu ada sidang media yang menceritakan persoalan-persoalan begitu. Ini boleh mengakibatkan kita dianggap sebagai derhaka. Zaman dulu-dulu saudara, budaya bangsa kita ini, budaya bangsa Melayu, dia tidak boleh ada rakyat menderhaka. Tadi saya terima kiriman daripada sahabat saya, sastrawan negara. Dia kata bagaimana pandangan orang Melayu ni kalau derhaka dengan raja, jawabnya sopak katanya. Iaitu sastrawan negara Dr. Randes ini Rahman Syari, dia hantar kiriman pada saya. Saya senyum pun saya balas, saya kata itulah natijahnya waktu dulu-dulu. Malahan kalau kita menderhaka dengan raja, hukuman dulu pancung. Tapi saya tak menganggapkan itu sembah derhaka, tetapi cara tindakan begitu tak molek. Bagi kita yang menyanjung istana, istana adalah segalanya pada kita. Titah raja, macam selalu saya katakan, kerja rakyat digelek, titah raja dijunjung. Dan saudara lihat sendiri, murninya jiwa baginda Yang Pertuan Agong menyantuni masalah negara. Jadi mungkin saya rasa sudah pun dapatan
siapa yang akan membentuk kerajaan, siapa yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri, masih belum baginda umumkan. Selagi baginda tidak memanggil ataupun bertemu dengan brother rulers ataupun raja-raja Melayu. Jadi baginda memanggil satu mesyuarat khas, mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Sebab itu yang saya katakan petang tadi pun saya bercakap dalam Malaysia Gazette. Saya katakan bahawa kita ni sistem pemerintahan kita ini raja berperlembagaan. Duli Yang Maha Mulia Agung sifatnya adalah paramount, iaitu equal among equal dalam bahasa Inggerisnya. Jadi baginda harus memberitahu. Mungkinlah kalau saya dapat saya terjemahkan. Raja-raja besok datang bersidang. Tentulah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agung akan menyembahkan pada kekanda-kekandanya, ayahanda-ayahanda. Kalau yang lebih usia daripada baginda, baginda akan sembahkan ayahanda, kekanda, adinda dan ini raja-raja yang mulia. Ini dapatan kita selepas pilihan raya, bahawa ini keputusan pilihan raya. Parti politik yang bertanding sekian banyak, tapi parti politik yang mendahului yang lain, Pakatan Harapan dapat 83 kursi. Kemudian Perikatan Nasional 73, UMNO dapat 30 kursi dan seterusnya. Diceritakan secara jelas. Kalau mengikut sekarang ini, memang tak ada kerajaan yang bersikap singular ataupun dominan untuk membentuk kerajaan. Jadi mungkin baginda menyatakan, baginda telah pun menyarankan supaya dibentuk satu kerajaan unity. Mungkin diceritakan apa yang berlaku, dan kabarnya macam tadi yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan juga telah pun menyantuni titah baginda, menceritakan kedudukan dan duduk perkara berhubung dengan UMNO. Jadi dapatan semua disembahkan. Jadi pada fikiran kita, selalunya bahasa begitulah, nak cakap anak anda pun tak boleh sebab ada yang adinda dan sebagainya. Jadi pada fikiran kita, inilah keadaannya. Kalaulah saya boleh menterjemahkan pertemuan Majlis Raja-Raja Melayu dan bagaimana pandangan ayahanda, kekanda, adinda-adinda semua dalam persoalan ini. Tentulah saya lihat kalau semua dah dapatan begitu, Raja-Raja Melayu akan bercakap, kalau begitu keadaannya, apa yang anak anda lakukan, apa yang adinda lakukan, apa yang kekanda lakukan bertepatan dengan budaya kita. Setelah itu keadaannya, maka kita memberikan keizinan lah. Bolehlah ditubuhkan kerajaan yang boleh mentadbir negara ini. Selesai itu, barulah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agung akan membuat pengumuman siapa yang akan jadi Perdana Menteri, kerajaan yang bagaimana. Sehingga saat ini tak boleh nak buat pengumuman, walaupun mungkin sudah ada ketetapan siapa calon Perdana Menteri. Apa yang ada bersebar dalam media sosial ini hanyalah sekadar satu persepsi ataupun cakap-cakap, saudara, bukan benda yang sahih dan ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja. Jangan lupa, saudara, negara kita ini diperintah sistem demokrasi raja berperlembagaan. Perlembagaan kita menetapkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agung akan menamakan seseorang di kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada fikiran baginda boleh mendapat kepercayaan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat yang lain. Jadi setelah dipersembahkan begitu, murnilah caranya. Sebagai saya melihat keadaan begini, kadang-kadang nak menitik air mata lah. Melihat suci, murni, jiwa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agung menyantuni masalah. Baginda tidak terus buat. Orang kata hantar SD lah, hantar ini persetujuan bersumpah, surat akuan dan sebagainya. Baginda tidak, bukan tak melayan. Baginda tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mengikat baginda. Sebab itu baginda menyantuni, panggil dulu dua-dua pemimpin yang mendapat undian terbesar. Nombor 1 dengan nombor 2 bincang. Saat itulah baginda menyarankan, ini kalau mengikut kenyataan Tan Sri Muhyiddin dalam sidang medianya, baginda menyarankan agar dibentuk kerajaan campuran demi lestari kepentingan rakyat. Kalau kamu tak terima pun, kalau boleh jangan cerita dengan orang, balik diam-diam sudahlah. Ini cerita dengan korang seolah nak tunjuk, wah saya dah bangkang belum begini. Nauzubillah minas zalik. Jangan begitu, saudara. Kita menghormati raja. Kita masih punya raja. Kita bukannya rakyat
yang tidak berbudaya, yang tidak berperlembagaan, serta tidak menghormati istana. Ini pandangan saya, saudara. Saya rasalah, kadang-kadang saya kecewa lah. Tapi saya tak mau mengukur, mengatakan durhaka dan sebagainya, saya tak mau. Cuma saya rasa agak terkilan dengan tindakan, macam saya katakan semalam, mengadakan sidang media itu tak sepatutnya. Boleh bagi sidang media mengatakan bahawa telah menghadap agung, kita tunggulah. Kan lebih baik begitu. Kemudian kabarnya ada pertemuan-pertemuan dan lain. Jadi saya terus terang saya katakan, pembentukan kerajaan pasti akan diadakan usai mesyuarat Raja-Raja Melayu. Jadi saudara tunggulah. Jangan kita membuat andaian yang bukan-bukan. Jangan tuduh begitu, jangan tuduh begini. Saya ini cerita lah, BAP begitu, Melayu begini, hancurlah Melayu. Tak semudah itu, saudara. Negara kita ni ada dia punya perlembagaan, ada undang-undangnya. Tidak sesiapa pun mengatasi perlembagaan dan tidak sesiapa pun mengatasi undang-undang. Saya kena ingat. Sebab itu saya melihat, saudara, bagaimana semalam, malam tadi tengok kenyataan. Saya rasa agak tidak baik, tidak molek apabila ada pula di kalangan ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli yang baru dapat menang pilihan raya yang baru ni membuat kenyataan bahawa dah mesyuarat malam tadi Barisan Nasional dan minta ditangguhkan pertemuan dengan Agung. Saya kata ini juga ada tindakan yang agak biadab. Tuanku titah menghadap lah. Tuanku dah kata besok nak jumpa 10.30 pagi. Malam tadi sepatutnya putuskanlah segala permasalahan. Biarpun sampai 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, maupun sampai subuh. Selesaikan masalah kita. Sebab kerja rakyat digilik, segala kerja raja dijunjung. Pagi-pagi pergilah menghadap. Ini tidak. Akhirnya saya difahamkan pagi tadi Presiden UMNO bersama dengan Datuk Mak Hassan menghadap Duli Yang Mulia Tuan Agong bersama dengan Siswa Barisan Nasional Datuk Seri Utama Dr. Zamri Abdul Kadir, dan diterangkan keadaan. Itu caranya. Saya yakin tentulah Presiden UMNO menderaskan pada tuanku, kalaupun ada surat akuan bersumpah yang ada orang kirim dan sebagainya, itu boleh dianggapkan tidak sah. Kerana semua calon-calon yang waktu bertanding dahulu, sewaktu menerima watikah sebagai calon, mereka telah pun menandatangani perjanjian di antara mereka dengan Presiden UMNO ataupun pengerusi Barisan Nasional bahawa mereka bersetuju memberikan kuasa kepada Presiden dan pengerusi untuk berunding dalam menetapkan apa corak kerajaan yang akan dibentuk selepas pilihan raya. Itu ada dalam perjanjian. Tiba-tiba sekarang ni tak setuju, nak pecat pun pecatlah. Kenapa sikap begitu? Kenapa anda harus bersikap sedemikian? Saya tengok ada 10 orang ni. Dapatan saya konon, saya tak tahulah, katanya 10 orang. Dan 2-3 orang tu orang lama. Saya tak mau sebutlah saya apa gunalah saya menjatuhkan maruah mereka. Saya tidak berhasrat untuk mengadu dombakan mereka. Tapi dapatan saya terdapat 10 nama. Saya melihat 10 nama inilah merupakan punca negara dalam keadaan huru-hara. Dah setuju pada Datuk Seri Zahid Hamidi, biarlah dia menghadap Tuanku Agong. Ini ketetapan kami. Saya bincangkan, ini keadaan. Ini saya akan buat laporan polis lah, itulah, inilah. Untuk apa? Dan malahan saya tengok ada juga kalangan mereka ni yang baru menang, baru jadi ahli parlimen. Sedangkan Presiden UMNO dah berkata sebelum pilihan raya dulu, sebelum nama-nama mereka dicalonkan sebagai calon, diturunkan sebagai calon pilihan raya, kita tidak mahu lagi melihat ahli-ahli parlimen daripada UMNO ni yang besar kepala. Itu kenyataan Presiden. Hayatilah. Kenapa sebelum kamu terima watikah, bagai nak erat kamu cium tangan beliau? Yang selalu saya katakan, bagai nak tembuk tangan tu, cium tangan Presiden. Dah menang nak tunjuk act. Presiden dah bagi tahu, kamu dah menang nanti, jangan besar kepala. Sikap inilah yang membuatkan rakyat benci dengan anda semua. Anda juga menyumbang tindakan begini, kebencian pada rakyat terhadap parti UMNO. Sebab itulah UMNO dihukum sebegitu teruk. Dulu kita kalah dengan 79 kursi. Kali ini kita kalah dengan hanya 30 kursi. Nasib baik tak ke laut semua. Jadi sikap-sikap begini, rakyat jadi marah. Baru dapat kuasa dah nak tunjuk
Ikut cakap saya tak setuju. Kalau begini pecat pun pecatlah saya. Kalau dipecat nanti apa jadi? Ada hilang jawatan. Ini keadaan saya katakan. Soal nak berdamai, nak berunding, biarlah kita ada ketua. Sebelum kamu dapat surat watikah dulu, setuju. Bagi nak saya setuju. Sign. Sebab memikirkan aku dapat jadi calon. Dah jadi calon, bergerak hulu kilir, sayalah calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Terima kasih Datuk Seri Presiden. Saya berjanji pada rakyat, saya akan berkhidmat sebaik mungkin. Tapi bila kamu dah menang, kamu balon presiden bagi nak. Awak tak people you are. Orang yang tidak mengenang budi, orang yang tak menang jasa, kumpul juga 10 orang, tak bersetuju. Kamu tak setuju, kamu punya pasal lah. Sekarang ini, saat ini saya, tanpa 10 orang ini, saya dapatan saya, kerajaan tetap boleh dibentuk. Kerana jumlahnya sudah jadi besar. Jadi besok, bila dah dapat pangkat, dah jadi terlantik Perdana Menteri, baru pula kelang kabut. Hilang, tercabut kasut nanti. Membudik pula Perdana Menteri. Ini adalah sikap-sikap anda. Saya merasakan orang macam ini sepatutnya sebagai warga UMNO. Saya cakap terus terang, saya orang UMNO. Saya tersinggung dengan sikap-sikap ahli-ahli parlimen yang sebegitu. Walaupun anda baru dilantik, baru dipilih oleh rakyat, anda sudah pun mengkhianati kepercayaan dan juga anda sudah mengkhianati apa yang rakyat berikan pada kamu. Presiden kata, jangan besar kepala. Yang paling penting santuni rakyat. Di saat negara mau membentuk kerajaan, kamu jangan tunjuk pandai kamu. Akur, tuanku sendiri dah kata, bentuklah kerajaan unity government, kerajaan perpaduan. Tuanku minta kita bersatu padu. Kita akan menghadapi masalah lebih besar lagi lepas ini. Ini yang saya katakan sekarang ni, Syah, no manggil, full stop, betul. Tapi nak buat macam mana sekarang ni? Mereka boleh bertahan selama 5 tahun ataupun 4 tahun. Namun begitu, saya minta Presiden jangan berundur. Masa nak minta jawatan dulu, nak dapat jadi pemilihan dulu, bagai nak lah sokong. Sekarang ni, Presiden kena berundur. Ini satu hal lagi. Saya, sebenarnya saya cakap terus terang, orang yang menuntut Presiden UMNO untuk berundur diri adalah orang yang pertama sekali tak mengenang jasa. Nak suruh berhenti, semua kena berhenti. Orang yang paling utama kena berhenti, Perdana Menteri. Jangan disamakan, dulu masa Datuk Najib dulu, bila kalah, UMNO Barisan Nasional kalah, dia berhenti. Waktu itu, Datuk Seri Najib adalah Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Tapi kali ini ada pembagian kuasa. Datuk Seri Zahid jaga UMNO. Datuk Seri Ismail Sabri jaga kerajaan. Sebelum pilihan raya, Datuk Zahid ni nak menipu lah. Sebab katanya aja saja Ismail Sabri. Tidak mungkin. Mungkin ada pula kata-kata lain dipesan, lain dapat. Kononnya. Sampaikan Datuk Seri Zahid, okey, kita gunakan gambar-gambar walaupun sebenarnya tak boleh dibuat. Sebenarnya tak boleh. Kalau mengikut Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, cuma Presiden Parti saja. Tak apalah. Gunakan gambar Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy. Dia jaja satu negara. Seandainya UMNO Barisan Nasional mendapat kepercayaan rakyat, maka calon daripada UMNO untuk Perdana Menteri ini tentulah Datuk Ismail Sabri. Itu pun tertakluk pada persetujuan Duli Yang Mahulia Bentan Agung. Jadi UMNO ni ada Tok Madinahnya. Sekarang ni berhenti. Mana boleh begitu, saudara? Dia tak ada pun kata dia nak jadi jawatan apa-apa saat ini. Ini yang masalahnya. Kadang-kadang saya kata kadang-kadang nak balon dia orang ni. Habis kalau nak berhenti, tiba-tiba ada pula kata gantilah Datuk Ismail Sabri. Dia pun ditolak oleh rakyat. Kalau rakyat menerima beliau satu layar ni, gambarnya sebagai calon Perdana Menteri, menang besarlah UMNO Barisan Nasional. Tidak. Kalau gitu ganti dengan Tok Mak Hassan. Tok Mak Hassan adalah Panglima Perang. Beliau adalah sebagai pengurusi jentera pilihan raya. Dia bertanggungjawab pada semua aspek pilihan raya. Takkan nak suruh dia berhenti. Kita kena lihat, baru kalah. Sepatutnya Datuk Seri Zahid, Tok Mak Hassan, nak naik presiden yang lain, duduk berunding macam mana nak buat. Kapal kita ni rupanya tersadai juga akhirnya, ya. Dalam keadaan begini kita haruslah perbetulkan. Bagaimanapun kukuhkan perpaduan kita. Jangan biarkan anak buah berpecah belah. Santuni. Jangan, ini masalah apik lempang bersepah ni saudara. Yang buat SD kononnya nak ada himpunan menuntut Zaid Ahmadi undur. Nak ganti dengan siapa?
Nak ganti dengan Datuk Ismail Sabri. Beliau juga sebagai Perdana Menteri yang gagal, kata Tan Sri Muhyiddin. Dan wajah beliau seluruh Melaya digunakan untuk poster boy. Nak gantikan dengan Tok Mat. Tok Mat juga sebagai pengarah pilihan raya Barisan Nasional, gagal juga. Habis nak letak siapa? Sebab itu saya katakan tak sepatutnya perkataan undur tak perlu ada. Patutnya semua sekarang ni yang ada di Majlis Tinggi, saat ini Majlis Tinggi tengah bersidang. Mungkinlah bagi nak gerak lah kena balon presiden. Okey, nak balon tak ada masalah. Tindakan presiden silap hari tu. Ini dia pun take note. Tindakan presiden tak betul yang ini. Kena ingat sekarang. Nak komplain boleh. Lepas pilihan raya ni kita buat postmortem. Pertama sekali peruntukan tak cukup. Sedarlah UMNO parti yang telah jadi miskin selepas kita ditumbangkan dalam pilihan raya 2018. Memang kita tak punya duit. Cuma yang agak menghairankan kita, bagaimana Parti Perikatan Nasional boleh punya banyak wang. Kerana dia jadi kerajaan sekejap saja. Ini persoalannya, tapi kita haraplah lepas pilihan raya nanti perlulah dikaji semula lah. Kita tak nak tuduh apa-apa saudara. Tetapi janganlah nak salahkan presiden. Kaji balik, peruntukan tak cukup. Maka sekarang ni berusahalah pimpinan supaya mencari dana-dana politik agar UMNO dalam pilihan raya akan datang kita cukup jumlah kewangan. Jangan lupa saudara, kita dah ada pilihan raya lagi. Pilihan raya 6 negeri. Nak masih bergamuk suruh berundur, siapa pula nak menandatangani watika? Dan UMNO ada perlembagaan. Ada cara nak turun. Kalau tak setuju, dalam tempoh 6 bulan nanti, berkempen daripada sekarang. Tapi masa berkempen, janganlah memalukan orang. Jangan tuduh orang ni semua orang ada kesilapan. Saya cakap terus terang, sekarang ni dah tular dah. Ada surat saya nampak tu, bagaimana kontrak ratusan juta saudara. Kontrak yang cuba dilakukan secara running close dah pun terdedah. Bagaimana nanti, apakah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tidak akan menyiasat? Ini jangan lupa saudara. Sebab itu saya kata janganlah kita nak nunding tangan kat orang. 3 jari tuding kat kita. Jadi Datuk Sri Zahid sebagai presiden berusaha dia untuk membangkitkan semula UMNO yang tewas bagai pahlawan yang luka. Bangun. InsyaAllah masa akan datang boleh lagi. Jadi apa masalahnya? Secara Datuk Sri Anwar Ibrahim dah berapa kali jatuh bangun. Tak ada pun ahli dan pemimpin PKR dan PR desak undang. Betul Saudara Amir Mokhtar, saya setuju. Berapa kali Parti Keadilan ruyup di Melaka, ruyup di Johor. Pilihan raya umum pun pernah sekali dulu tu saya Kak Wan seorang aja menang. Tak ada pula dia orang suruh berhenti. Kenapa kita ni nak tunjuk pasal kepala sangat? Ni saya dengar pula ada pimpinan parti-parti dalam gabungan Barisan Nasional. Saya tak mau sebutlah parti apa pun, nanti saya seolah-olah saya ni bersikap presis. Saya kata, kalau kamu nak menyalahkan orang, lihat apakah parti kamu menang. Malahan ada juga presiden parti gabungan juga kalah. Nak suruh orang berhenti, kamu macam mana? Nak suruh, macam Dr. Mahathir. Zahid ni mesti bermarah berhenti. Kamu berhentilah, kamu kalah teruk di Langkawi. Hilang wang pertaruhan. Jadi jangan dan saya nak harapkan supaya ahli-ahli parti yang bukan ahli UMNO, tambah-tambah lagi daripada Parti Bersatu PBM, daripada PAS, jangan campurlah hal rumah tangga orang. Jaga rumah tangga anda. Sabar, jangan ingat UMNO tak akan bangkit. InsyaAllah kita akan bangkit. Saya yakin. Jadi saya harap Datuk Seri Zahid Hamidi jangan terperangkap dengan acuan politik mereka yang sebegitu. Saudara, saya nampaklah bahawa penyatuan antara Datuk Seri Zahid dengan Tok Mat Hassan, dengan naik-naik presiden, okey. Ada juga naik presiden UMNO yang kalah. Datuk Seri Mahathir Khalid kalah. Tak ada pula kita nak suruh dia berhenti. Terus kalah perjuangan ini. Kalah menang adat pertandingan. Saudara Muhyiddin Yassin gagal jadi Perdana Menteri selama 17 bulan. Parti dia pun kalah juga. Dapat 73 kursi. Bukan kemenangan. Sebenarnya pilihan raya lepas semua parti kalah. Kalau nak dianggap ditolak oleh rakyat, semua parti ditolak oleh rakyat. Tak dapat tubuh kerajaan, tak ada yang dominan. Tetapi dalam kekalahan ini saya menekankan
kita menghormati prinsip demokrasi. Yang mana yang menang mestilah diangkat. Sekarang ini yang atas sekali adalah Pakatan Harapan. Maka wajarnya lah kita menyantuni dan beri peluang pada Pakatan Harapan memimpin. Jangan pula kita nak jatuhkan beliau. Dalam demokrasi ada kalah ada menang. Kalau kamu nak menang saja, jangan masuk bertanding dalam pilihan raya. Tak payah. Duduk diam-diam di rumah, aku Perdana Menteri, menang. Dan saya lihat sekarang ni saya cakap terus terang saya. Daripada 10 orang yang nama-nama begitu, saya nampak ada calon-calon kluster mahkamah. Tunggu. Sebab itu saya katakan, kalau anda memikat, rasalah sendiri. Saya hairanlah saya. Banyak yang menandatangani perjanjian kononnya membelakangkan presiden. Terus buat akuan bersumpah sokong Parti Perikatan Nasional membentuk kerajaan tanpa memikirkan proses demokrasi. Baru masuk gelanggang, baru dipilih sebagai wakil rakyat, dah tak tahu macam mana anda sebagai wakil rakyat yang dipilih melaksanakan prinsip demokrasi. Kalau ini keadaannya nanti, bila bersidang di parlimen nanti, saya tak haraplah orang macam ni boleh membela rakyat. Dia akan membela untuk kepentingan diri. Mungkin dia dijanjikan. Saya dipahamkan ada kartel-kartel yang menjanjikan impian. Mak kata Lokman Adam malam tadi, dia kata adalah durian akan turun. Jadi jangan lupa, ambil durian nanti disambung oleh orang. Kata Datuk Lokman Adam malam tadi. Artinya ada romimah yang disediakan. Saya nak harapkan pada anda yang baru dilantik sebagai ahli parlimen atau belum angkat sumpah lagi, belum lagi anda menjadi ahli parlimen, jangan menghampiri diri anda dengan rasuah politik. Kalau awal lagi dah mula mendekati dengan rasuah politik, bagaimana kalau anda berada dalam kabinet nanti? Anda juga akan menjadi calon-calon pemimpin yang korup. Orang inilah yang dibenci oleh rakyat. Ini yang saya katakan saban malam, kita tidak mahu lagi melihat hadirnya pemimpin yang korup. Berhenti, dah sudah. Kita tutup buku. Simpan. Masuk dalam zoo. Satu ketika dulu, tahun 2018 sehingga 2022, 1, 2, 3, 4 pemimpin ni semua telah pun ditolak oleh rakyat. Tutup buku. Masuk dalam zoo. Sudahlah. Jadikan ini sebagai peristiwa hitam yang kita alami. Dan berjanjilah untuk kita memperbaiki. Kehadiran anda sebagai wakil rakyat kali ini, pertama sekali jangan lupa berjuang untuk rakyat. Rakyat dahagakan sentuhan anda. Rakyat sekarang ni tengah menderita. Perlu saya ingatkan, tadi saya sempat juga pergi ke pasar. Harga masih lagi melambung. Pergi pasar raya semalam, orang rumah pesan pergi cari telur. Bila saya kata telur tak ada, dia senyum kat saya. Jangan ketawa kat saya. Saya kata telur dekat pasar raya tak ada. Begitulah keadaannya kehidupan rakyat. Benda yang paling murah untuk dimakan, untuk dijamah oleh rakyat saban hari, juga sukar didapati. Ini perlu ditangani. Harga barang-barang masih lagi tidak ada nampak surutnya. Kita bukanlah tuntut macam mana kata Ustaz Anwar Ibrahim, hari ini saya jadi Perdana Menteri, besok minyak turun. Itu bagi saya itu retorika politik. Sebab itu kata yang sudah. Hari ini kita tunggu besok apa yang akan dibincangkan oleh Majlis Gajah-Gajah Melayu berhubung dengan kedudukan menubuhkan sebuah kerajaan perpaduan. Tak ada parti yang dominan. Jadi perlu ditubuhkan sebuah kerajaan perpaduan. Ini tuntut pula ada setengah pihak kata mesti ada pilihan raya. Berapa kali pilihan raya nak diadakan? Tahu tak saudara? Setiap kali kita mengadakan pilihan raya, berbilion wang dibazirkan. Alangkah baiknya wang itu disantuni untuk rakyat. Sebab itu saya melihat sekarang ni mereka yang mengkhianati, lebih awal saya anggap mereka khianat pada parti. Bila tunduk ada SD hantar pada istana sokong, kononnya sokong Tan Sri Muhyiddin, saya kata mereka mengkhianati aspek asas demokrasi. Saya tak akan marah kalau mereka mengatakan mereka menyokong Datuk Anwar Ibrahim atas prinsip demokrasi. Sebab Datuk Anwar Ibrahim memimpin parti yang menang besar. Ini kena terima saya. Sebab itu saya berkeyakinan, walaupun istana belum mengeluarkan kenyataan, saya berkeyakinan seharusnya lah, kalau mengikut demokrasinya, kalau ditubuh kerajaan perpaduan, maka
tidak lain Datuk Seri Anwar Ibrahim lah akan jadi Perdana Menteri. Terimalah. Ini pilihan rakyat. Ini sistem demokrasi. Berilah dia peluang pula. Kalau selama ini kita boleh bagi peluang Tan Sri Muhyiddin. Sebelum tu beri peluang pada Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Walaupun kali kedua. Tan Sri Muhyiddin. Walaupun rakyat terkurunglah, susah macam mana pun, tak apalah. Paling tidak pun kita katakan dia pernah berjasa lah. Tak apalah, saudara. Kita berlapang dada. Begitu juga dengan Datuk Ismail Sabri. Pernah jadi Perdana Menteri. Okeylah. Rekod dalam perkhidmatan negara kita ini, Perdana Menteri negara ini pernah dipimpin oleh mereka ini. Dan kalau sampai waktunya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, jangan pula awal-awal lagi kita balon dia. Tunggu dengar apa yang akan dilakukan, apa yang akan disantunkan, ekonomi kita macam mana. Ini perlu dilakukan. Saya bukan nak membodek, tidak. Dulu saya dah bercakap sebelum saya pilihan raya ini diadakan, saya dah mengatakan besar kemungkinan akan ada jajaran baru seandainya UMNO Barisan Nasional tidak mampu untuk membentuk kerajaan. Sila semak balik. Tapi waktu itu orang kata saya ni berangan-angan. Saya katakan bahawa, pernah saya katakan dahulu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah diibaratkan harimau yang terkurung di balik jeriji besi. Berwaspada. Bila beliau dibebaskan, tentulah harimau ini akan mengaum dengan lebih garang lagi. Banyak orang mengatakan saya bodek Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan membodek, saya menceritakan fakta. Sebab dia adalah seorang yang berjuang, yang terkurung di penjara. Bila dibebaskan, tentulah dia akan meneruskan perjuangannya. Tak bersetuju pula pandangan saya. Saya katakan UMNO harus berwaspada. Tak percaya juga. Cuma kalau nak mengatakan ikut hati tak suka, cuma saya tak suka bila mereka menuduh bahawa pimpinan UMNO ni korup lah, mak sakau dah. Sekarang ni over dah. Isu retorika politik, tuduh-menuduh, sepatutnya ceasefire. Kita harus berhenti. Tak payah lagi lah kita ni. Sebab sekarang ni saya difahamkan. Ini nak beritahu saya. Sumber yang boleh dipercayai. Ini hari ni saya, hari Rabu, tanggal 23 bulan November. Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya telah pun memperoleh cukup bilangan untuk membolehkan beliau membentuk kerajaan. Saya dipahamkan. Belum ada pengesahan. Ini cerita sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jumlah sokongannya saya dipahamkan berjumlah 133 orang. Adalah daripada Pakatan Harapan dia ada 82 ahli parlimen. Daripada Barisan Nasional, saudara, kalau mereka tak bersetuju pun mungkin ada sekitar dalam 20 ke 26 orang. Mungkin 4-5 orang tu lebih rela dipecat daripada menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tindakan bagi saya yang tidak baik. Nak tunjuk kamu nak jantan masa pilihan raya. Sekarang ni rakyat dah buat keputusan. Terimalah keputusan rakyat. Jangan sesekali kita menafikan kehendak rakyat. Ini tidak. Kita berjuang demi rakyat. Rakyat dah buat keputusan. Tak boleh. Keputusan tak boleh. Batal. Mana boleh begitu? Adakah pilihan raya sekali lagi? Sampai bila? Kalau besok buat pilihan raya, sama juga keputusannya. Salahkan orang. Kemudian ada pula menyalahkan. Inilah sebabnya anak muda. Jangan salahkan anak muda. Mereka menterjemahkan kehendak hasrat hati mereka. Anak muda juga merasakan mereka mahu. Saya bersyukur, saya melihat bahawa kumpulan anak muda ramai yang sudah pun mengambil bahagian sepanjang pilihan raya yang lalu. Jadi mereka juga mahu terlibat dalam politik. Alhamdulillah. Dan saya harapkan agar pimpinan yang akan dibentuk, saya nampak kalau dengan jumlah 133 itu nanti, Datuk Seri Anwar Ibrahim harus memberi perhatian yang besar kepada untung nasib anak muda. Selalu saya katakan, pimpinan negara harus melihat generasi. Jangan izinkan lagi suasana bagaimana ramainya hilang pekerjaan, yang tak ada pekerjaan, yang terpaksa. Mereka terpaksa yang keluar daripada pusat pengajian tinggi. Kelayakan insinyurnya, accountannya, bawa motor, saudara. Ada pilot, juruterbang, terpaksa jadi pemandu Grab. Dan harus diperjuangkan tentang untung nasib mereka. Pemandu Grab, pemandu pengantar makanan, tak apa benda macam 2-3 company ni perlu diperjuangkan, disantuni mereka. Anak muda menuntut perjuangan yang suci murni daripada pimpinan. Mereka tak minta lebih.
Saya yakin anak muda yang ada hari ini, mereka bukanlah generasi peminta sedekah. Mereka tidak mahu meminta-minta. Mereka berusaha sendiri. Sanggup. Saya bangga, saudara. Walaupun memanglah kadang-kadang tu adalah nampak ni mak-mak motor ni, saudara, mak-mak rempit ada juga. Tapi bertambah berkurangan. Mereka reda membawa motor, berhujan, berpanas, cari rezeki yang halal. Saudara, dah berkurangan lagi mak-mak pit ni. Cuma jangan bagi mereka minum air ketum saja nanti. Dia tergolek berjalan, saudara. Tapi saya lihat anak-anak muda kita ni, mereka mau berusaha untuk memperbaiki ekonomi mereka. Seharusnya pimpinan meletakkan prioriti supaya mencari jalan agar ekonomi anak-anak muda ini dapat digembeling dengan baik. Saya tidak akan berhenti untuk bercakap soal ini, saudara. Saya tak akan berhenti untuk mempersoalkan pimpinan, calon-calon menteri belia dan sukan nanti. Kalau sekadar buat dasar yang tidak menguntungkan anak muda, tunggu, kita akan balun. Saya juga akan memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Rakyat menanti sentuhan anda. Jadi saya dengar, bila dengar 133 ini, sudah hampir pasti. Itu pun terpulang pada persetujuan Majlis Gaja-Gaja. Jangan kita lupa. Gaja-gaja bersetuju. Maka saya rasa mungkin kalau bersetuju besok, bila dikeluarkan kenyataan hari Jumaat, maka mengangkat sumpah lah. Saudara, anak muda dididik untuk mengenal madu dan racun. Benar? Siapa yang cakap ni? Saudara Rosli Rahim. Anak muda hari ini sudah kenal antara madu dan racun. Mereka tahu siapa yang menjaja janji sebelum mimpi. Mereka dah kenal. Sebab itu mereka buat keputusan. Yang saya rasa kadang-kadang keputusan mereka lah tepat. Jangan marah. Saya dah bercakap berkali-kali. Kalau anda tidak menyantuni anak muda, anda tidak menyantuni rakyat, tunggulah rakyat akan menghukum anda. Jadi kepada wakil-wakil rakyat yang baru dilantik, letakkan iltizam di jiwa anda, di hati anda. Prioriti hendaklah untuk rakyat, saudara. Jadi sekarang ni banyaklah orang bertanya kenapa Tan Sri Muhyiddin tolak mentah-mentah saranan daripada Tuan Agong. Bagi saya itu, bagi saya sejarah lah. Tak payahlah kita nak petikaikan tindakan beliau. Ya, mungkin orang kecewa dan sebagainya. Tak perlu. Kita harus move forward yang ke depan. Begitu juga ahli-ahli parti UMNO sekarang ni jangan menangisi dan terus menangis. Jangan. Rakyat dah mengajar kita. Sedar diri. Rakyat sudah menolak kita. Silapnya ke siapa? Bukan saya katakan, bukan silap ahli-ahli di akar umbi. Bukan ahli-ahli UMNO akar umbi yang membuatkan rakyat bosan dengan pemimpin UMNO. Yang membuatkan rakyat bosan melihat percakaran politik di kalangan pimpinan tertinggi UMNO. Bercakap soal jawatan. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri. Jatuh kau ini, jatuh kau ini. Sedangkan kehidupan rakyat tidak disantuni. Ekonomi terus mengelongsor. Ini yang membuatkan mereka bosan. Jadi bila sahaja dinyalakan api kebencian pada parti UMNO Barisan Nasional ini, mudah disambar oleh rakyat. Sebab itu sekarang ni bukan lagi masanya untuk kita berretorika. Bukan masanya untuk kita saling tunding-menunding jari, saudara. Saya melihat sehingga saat ini, pasaran saham masih lagi dalam keadaan yang saya katakan limbo, yang tidak bermaya. Tapi saya yakin, besar kemungkinan kalau dia tetap nanti siapa yang membentuk kerajaan, siapa je Perdana Menteri, saya yakin maka tentulah pasaran akan melonjak semula. Ini kerana kalau kita benar-benar, bagi saya lah, seandainya besok ada keputusan Parti Pakatan Harapan diberi kesempatan untuk memerintah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasaran akan naik. Kerana pelabur-pelabur luar merasakan bahawa kerajaan hari ini, rakyat Malaysia hari ini, pimpinan hari ini menghormati sistem demokrasi. Jadi mereka ada keyakinan semula. Jangan kalau kita merasakan demokrasi yang songsang. Lambai bagaimana pun pemimpin-pemimpin pelabur-pelabur dari luar, orang tak nak datang. Jangan kita bercakaran. Jangan kita lakukan langkah pengkhianatan. Lompat-melompat. Alhamdulillah. Kali ini tak boleh nak lompat dah. Katak-katak dah tak ada. Dah terikat. Mungkin ada yang 10 orang tu calon-calon katak. Adanya katil-katil yang sedang menjaja untuk dijadikan katak. Tapi mereka terikat dengan perjanjian dan juga akta. Tidak boleh melompat. Dan kita akan mendapat sebuah kerajaan yang stabil. Ini yang diperjuangkan oleh UMNO. Kita mahukan wujudnya sebuah kerajaan yang stabil,
supaya ekonomi kita dapat disemarakkan. Mantap. Dan kalau ekonomi mantap, rakyatlah yang bahagia. Soal untuk bertanding Pilihan Raya akan datang, itu lagi 4 tahun fikirkan. Bukan sekarang. Sekarang ini masa untuk mengembeling tenaga. Mereka yang bernama pemimpin perlu sedar tanggungjawab kena bertambah besar. Kerana negara kita selama 4 tahun dalam suasana ekonomi yang cukup teruk. Peristiwa kita terkurung, yang bunuh diri berapa ramai, Alung memburu mereka. Sekarang ni takkanlah nak pergi jumpa menteri, tolong bayar saya punya hutang. Tak. Sila usahakan supaya mereka mendapat mencari pendapatan, penambahan mereka. Ini bukan senang saya. Bukan senang untuk memperbetulkan ekonomi saya. Dan sekarang ini saya dapat juga kiriman. Katanya jangan salahkan orang selagi pemimpin kita ni tidak setia kepada institusi presiden. Ini benar. Jangan kita salahkan rakyat kerana tidak mengundi UMNO Barisan Nasional. Salahkan diri sendiri. Salahkan pimpinan yang pernah diberi kesempatan berada di anjung kuasa. Anda leka, lalai, lain tak ada, mengisi tembuluk diri sendiri saja, tidak mementingkan soal rakyat, akhirnya anda dihukum. Saya mengharapkan hari ini pemimpin kita pun masih ada yang tunjuk perangai buruk. Masih ada lagi pemimpin UMNO yang diberi kesempatan oleh rakyat. Jadi wakil rakyat ada juga buat buruk perangai. Lain tak ada memikirkan aku nak jadi calon menteri. Kalau aku sokong dia ni, dia jadi Perdana Menteri, maka aku juga jadi menteri. Berhentilah untuk kamu berfikiran bahawa kamu akan jadi orang penting. Rezeki daripada Allah tidak pernah salah alamat. Yakinlah saudara, segala-galanya ketentuan ilahi. Jangan sampai nanti hendak sangat jadi menteri, lepas angkat sumpah, jalan 3-4 langkah, rebah. Jangan. Banyak juga peristiwa kita alami. Dan jangan sekali-kali mendahului kerja Allah. Rezeki daripada Allah SWT tidak pernah salah alamat. Saudara Saudara KJ tempah kekalan sendiri bila asyik debik dada menyalahkan ayah parti sendiri. Itu nasiblah. Saya rasa beliau perlu dibawa dalam jawatankuasa disiplin. Perlu diambil tindakan. Orang yang perlu diambil tindakan ada 4-5 orang yang menjaja, mencerca pemimpin, mencerca parti. Kalaulah Khairi Jamaluddin tidak dalam kempen-kempennya yang tular dalam media sosial, memaki Hamon, kata parti UMNO ni dah rosak apa semua tu, mungkin adalah juga keyakinan rakyat. Ini tidak. Kita sendiri mengatakan rumah kita tak elok. Kita sendiri mengatakan bapa aku tu selalu pergi mendatangi pelacur. Bapa aku ini pencuri. Bapa aku penyamun. Rumah aku dah rosak. Siapa nak percaya pada kita? Tapi sepatutnya kitalah mencuci segala sawang-sawang yang ada di rumah. Kalau orang kata rumah kamu tak elok, di mana letak tak elok? Kalau rumput-rumput rampai yang banyak, kita potong. Sepatutnya begitu. Tapi kalau kamu mencerca rumah sendiri, bagi saya kamu tidak layak untuk tinggal di rumah itu. Kalau kamu mencerca bapa kamu sendiri, kamu ini anak derhaka. Ini mudah bagi saya. Kalau cerita pula buat laporan polis, presiden gitu, presiden begini, tunggulah. Malah yang buat laporan tu pun dia pun dah disingkirkan daripada UMNO. Memanglah saya dengar juga adanya beberapa media sosial mencerca pimpinan UMNO. Mereka telah pun dipecat daripada UMNO. Tentulah mereka marah, benci. Apa yang kita nak percaya sangat? Apa yang mereka lontarkan adalah salutan. Dalam hatinya rasa benci. Rasa benci memanglah dia akan cakap macam-macam, kerana mereka gagal mengawal hati. Kalau hatinya bersih, tak apalah aku dah dipecat, aku berusaha lah. Macam Datuk Lokman dah kena pecat pun boleh minta semula masuk menjadi UMNO, tak ada masalah. Pintu rumah UMNO sentiasa terbuka untuk mereka untuk kembali menyertai parti ini dalam menangani lestari perjuangan bangsa. Ini paling penting. Tapi kalau kamu dengan hati yang hasad, benci, maki lagi, bertambah jauhlah kamu. Saya nak cakap terus terang, kalau kamu bercita-cita nak bertanding jawatan presiden parti lah dengan cara yang kamu lakukan saat ini, saya kata jauh panggang dari api. Sekarang ini memanglah orang suka dengar. Tapi setelah pembentukan kerajaan, apabila adanya santunan
daripada calon Perdana Menteri terhadap Parti UMNO, besar kemungkinan ada pula nampak ghamimah, segala apa cacian itu akan hilang. Saudara, jadi untuk itu saudara bertenang, tunggu apa keputusan Majlis Raja-Raja besok. Tidur lena-lena saudara, jangan fikir banyak-banyak, jaga kesihatan diri, dan paling penting besok bekerjalah dengan baik untuk negara kita, untuk keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok.